Beberapa hari lepas dalam laporan yang dikeluarkan oleh jawatankuasa terpilih Dewan Perwakilan Amerika Syarikat yang antara lain tajuk White House for Sale yang memberi maksud bahawa ketika era Presiden Trump selama 4 tahun itu presiden mereka boleh dibeli oleh negara asing. Itu yang dikeluarkan dalam laporan yang dikeluarkan yang bertarikh 4 Januari yang lepas. Dan apa yang dimaksudkan dalam laporan ini adalah uh, Presiden Trump walaupun telah melepaskan jawatan untuk mentadbir urus konglomerat ataupun bisnes beliau, tetapi anak-anak beliau yang menguruskannya. Dan di antaranya adalah hotel, ruang-ruang pejabat yang masih mempunyai nama Trump. Dan antara negara-negara yang dikatakan telah cuba membeli ataupun membuat sogokan tapi melalui cara yang sah, legal, iaitu menyewa ruang, menyewa hotel. Antaranya adalah seteru utama Trump, China, lebih daripada 5,5 juta US dollar, Riyadh, Saudi Arabia, 615 ribu US dollar, Qatar, Kuwait, India, Malaysia dan juga Afghanistan pun ada. Ya, jangan lupa Malaysia pun ada. Tapi bagi saya, ini adalah strategi geopolitik antarabangsa. Kalau tidak salah, tak apa. Maksudnya pembayaran dilakukan di atas kaunter. Maknanya tidak ada sulit-sulit perkara ini. Cuma yang menjadi masalahnya adalah uh, sewa beli itu ataupun bayaran itu dibuat kepada entiti bisnes Trump. Dan Trump pada ketika itu adalah Presiden Amerika Syarikat. Dan negara-negara ini termasuklah negara kita ada sebab kenapa katakan menggunakan hotel yang dimiliki oleh business empire Trump. Mengapa China menyewa ruang pejabat yang bisnes entitinya dipunyai oleh Trump? Ada sebabnya, bukan kerana lokasi, bukan itu. Itu adalah kerana Trump. Itu adalah geopolitik antarabangsa. Masing-masing menggunakan cara sah untuk mempengaruhi. Dan dalam kes ini hebat ni, Amerika Syarikat, Presiden kuasa terbesar di dunia Amerika Syarikat. Jadi ini yang dikatakan strategi geopolitik antarabangsa. Dan menariknya, rakyat Malaysia pun pernah menggunakan taktik ini, strategi ini terhadap Trump pada 2017. Yang gambar sebelah kiri itu adalah Tan Hock Eng. Beliau adalah rakyat Malaysia, orang Pulau Pinang dan CEO Broadcom. Broadcom adalah satu syarikat uh, semiconductor yang terbesar, antara yang terbesar di dunia, Broadcom. Dan gambar ini, kenapa Trump tersenyum lebar adalah, gambar ini adalah di White House pada 2017. Uh, kenapa Trump tersenyum besar? Adalah kerana Tan Hock Heng, kenapa beliau dijemput untuk berada di White House adalah untuk mengumumkan perpindahan pejabat daripada Singapura, yang pada ketika itu pejabatnya adalah Singapura, dipindahkan kepada California. Dan Tan Ehok dalam ucapannya mengatakan bahawa kenapa beliau memindahkan pejabat urusan, bukan memindahkan kilang tu, pindah pejabat urusan, headquarters dia saja, daripada Singapura ke California, kerana untuk mengucapkan terima kasih kepada Amerika Syarikat. Kerana ketika beliau zaman muda-muda tu mendapat beasiswa daripada Amerika untuk belajar di MIT. Dan beliau sebagai ucapan terima kasihnya, sebab tu pindahkan Broadcom itu daripada Singapura ke California. Itu yang Trump tersenyum lebar tu. Kenapa? Trump ada orang yang suka mendapat kredit, suka mendapat pujian. Bukan saja Tan Hock Eng ni tahu, malah pemimpin global lain pun tahu dalam hal ini. Jadi dalam hal ini, kenapa Tan Hock Eng ni memindahkan pejabat urusan daripada Singapura ke California bukan nak ucap sebagai tanda ucap terima kasih. Tidak, tak ada kena-mengena pun. Kerana pada ketika itu, Broadcom yang CEO-nya Tan Hock Eng nak mengambil alih Qualcomm. Qualcomm adalah salah satu syarikat semiconductor yang besar juga berpengkalan di Amerika Syarikat. Dia masalahnya kalau syarikat luar nak ambil alih syarikat katakan semiconductor apa ni industri sensitif itu, syarikat Amerika Syarikat dia kena pergi ke Kongres. Kongres kena luluskan.
Tapi kalau syarikat yang nak ambil alih tu adalah berpengkalan di Amerika Syarikat, tak payah through Congress. Itu taktik Tan Hock Eng. Dia pindahkan pejabat urusan sebab Broadcom nak ambil alih Qualcomm tanpa melalui Congress. Tapi masalahnya strategi Tan Hock Eng ni tak menjadi. Strategi nak bodek Trump tak menjadi. Trump suka, tapi Trump tahu bila tiba lepas 2-3 bulan tu tiba masanya Broadcom nak ambil alih Qualcomm, Trump kata dia sign Presiden Eksekutif tak boleh. Sebab Trump tahu. Kerana walaupun Broadcomnya berpengkalan di Amerika Syarikat, dilabelkan sebagai syarikat Amerika Syarikat, tetapi yang di belakang tabirnya adalah Tan Hock Eng, rakyat Malaysia dan bukan rakyat Amerika Syarikat. Dan Trump tahu. Dan sebab itu Trump menegah Broadcom mengambil alih Qualcomm.